Hai, selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Hai murid-murid, apa khabar? Bertemu sekali lagi dalam channel Cikgu Epon. Hari ini murid-murid, Cikgu akan terangkan kepada murid-murid satu tajuk yang sangat penting dalam pembelajaran murid-murid seharian. Baik, apakah tajuknya? Mari kita lihat. Tajuk hari ini ialah Cikgu nak terangkan bagaimana untuk membaca. Apa itu konsep membaca? Untuk apa murid membaca? Murid tahu kenapa murid membaca? Baik. Murid membaca untuk murid faham bahan bacaan dan dapat mengeluarkan idea dan pendapat berdasarkan bacaan. Itulah dia kenapa murid membaca. Selain daripada untuk menambahkan ilmu, menambah pengetahuan, belajar, murid perlu faham. Jika membaca tanpa memahami bahan bacaan, umpama murid-murid seperti mencurahkan air ke daun keladi, amat merugikan. Jadi konsep membaca, ingat, murid perlu faham bahan bacaan dan daripada bahan bacaan murid itu, murid dapat mengeluarkan idea dan pendapat berdasarkan maklumat yang murid faham. Boleh jelas ya? Okey. Baik. Macam mana cara untuk faham membaca? Ya. Ketika membaca, bagaimana untuk faham? Baik. Ya, murid-murid, ketika membaca, terutamanya ketika proses pembelajaran di dalam bilik belajar, apa yang murid perlu ingat ialah murid mesti garis maklumat ketika membaca. Ya. Sambil membaca, murid mesti pegang pensel, gariskan maklumat-maklumat tersebut. Tidak perlu guna pembaris, cukup sekadar menggariskan maklumat yang murid baca dengan tujuan untuk memahamkan bahan bacaan murid. Jangan lupa, mesti ada pensel. Jangan guna pen, nanti rosak buku. Kalau guna pensel, murid boleh padam semula. Gariskan dengan ringan, tak perlu tekan kuat-kuat. Dengan tujuan untuk memahamkan bahan bacaan murid. Ya? Murid jelas? Okey. Di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukannya, ya. Okey. Kaedah yang cikgu ingin terangkan bagaimana untuk memahamkan bacaan. Di sini cikgu ada dua perenggan, ya. Perenggan cikgu petikan bertajuk tutup supaya selamat. Ini tajuk petikan yang cikgu akan gunakan untuk menerangkan kepada murid bagaimana untuk memahamkan bahan bacaan. Baik. Perenggan pertama berbunyi begini. Hanif dan adiknya suka menunggang basikal di halaman rumah mereka. Pada suatu hari, Hanif telah terjatuh semasa menunggang basikal. Lutut Hanif terluka. Ayahnya mendapati longkang itu perlu ditutup. Baik, murid lihat ya. Di sini ada 4 ayat. Seperti yang murid jelas dan faham, jika murid tengok pada video cikgu sebelum ini, cikgu dah terangkan. Dalam setiap perenggan ada ayat topik dan ayat huraian. Kebiasaannya murid-murid, ayat yang pertama itu ialah ayat topik. Kerana ayat topik itu menerangkan tentang perenggan itu secara umum. Apabila murid membaca tentang ayat topik pada setiap perenggan, murid jelas dan faham apakah cerita seterusnya yang akan disampaikan dalam perenggan itu. Ya. Dan ayat yang kedua pula, iaitu ayat sampingan yang ayat huraian yang pertama akan menerangkan tentang ayat topik dan begitulah seterusnya. Boleh faham ya? Ini yang cikgu dah terangkan dalam video cikgu sebelumnya. Baik. Konsep yang cikgu cakap tadi perlu menggariskan. Ya. Yang merah itu sebenarnya kata-kata kunci yang perlu murid-murid
gariskan kerana pada cikgu, inilah kata kunci yang penting dalam setiap ayat. Jika murid faham kata kunci ini, murid akan faham keseluruhan perenggan itu. Baik, mari kita lihat. Okay. Macam mana nak memahamkan maklumat dalam perenggan? Seperti cikgu cakap tadi, kaedah yang cikgu terangkan, gariskan maklumat ketika membaca. Sambil membaca murid garis. Bukan dah habis baca baru garis. Sambil membaca, sekali lalu. Murid tak buang masa. Jika murid untuk memahamkan lagi bahan bacaan itu, murid boleh buat bacaan ulangan. Tetapi kali ini, fokuskan pada perkataan yang murid telah garis. Jadi murid akan lebih faham dan cepat faham bahan bacaan murid. Murid jelas ya? Baik. Kita lihat. Cikgu dah terangkan tadi, cikgu nak terangkan kaedah. Bagaimana? Okey. Daripada ayat topik yang pertama, cikgu dapat idea utamanya menunggang basikal. Jadi, apabila cikgu dapat idea menunggang basikal itu, cikgu faham. Perenggan ini tentang aktiviti menunggang basikal. Ya? Cikgu tak tahu apa yang akan berlaku, tapi cikgu dah dapat gambaran umum tentang menunggang basikal. Daripada ayat huraian yang pertama, iaitu pada suatu hari Hanif telah terjatuh semasa menunggang basikal, cikgu dapat gambaran. Setelah cikgu gariskan kata kunci terjatuh, cikgu tahu terjatuh itu ialah isi sampingan yang pertama menerangkan tentang aktiviti menunggang basikal tadi. Ya, murid nampak tak dengan jelas? Setelah menunggang basikal, terjatuh. Mesti ada sebab terjatuh. Nampak tak? Murid dapat memahamkan apa yang murid baca. Begitu juga seterusnya. Idea sampingan yang kedua. Setelah terjatuh, apa kesannya? Lutut luka. Murid nampak ya? Ini cara murid nak memahamkan bacaan. Murid perlu garis. Jika murid tak garis, murid akan tertinggal maklumat dan mungkin tak faham langsung apa yang murid baca. Murid tak tahu. Sebab apabila murid membaca makin banyak, idea yang di atas itu telah hilang daripada pemahaman murid. Murid dah lupa. Ya? Dan cara untuk ingat, kita gariskan. Dan ayat yang keempat, iaitu ayat huraian yang ketiga, telah menjadi idea sampingan yang ketiga, perlu ditutup. Murid nampak tak susunan dalam perenggan itu? Apabila murid dah gariskan kata kuncinya, murid faham keseluruhan perenggan. Apa yang kita dapat di sini daripada perenggan tutup supaya selamat ini, maklumat dalam perenggan itu adalah menunggang basikal, setelah menunggang telah terjatuh, kemudian kesannya pula lutut luka. Apakah yang perlu dilakukan selepas itu? Di sini kita cerita pasal longkang. Longkang itu perlu ditutup. Jelas. Jika murid diarahkan untuk menerangkan kembali, murid dapat menerangkan dengan mudah berdasarkan kata kunci yang murid telah kenal pasti. Ya? Kita tengok lagi. Ini yang perenggan yang seterusnya. Cikgu bacakan ya. Encik Salim telah memasang penutup longkang. Penutup longkang itu diperbuat daripada bahan yang kukuh. Pemasangannya juga dilakukan dengan kemas. Untuk perenggan kedua ini, cikgu letakkan 3 ayat. Ayat yang pertama, ayat topik. Ayat yang kedua, ayat huraian 1. Ayat yang ketiga, ayat huraian 2. Mari kita lihat maklumatnya. Yang cikgu telah garis dan merahkan di situ, pasang penutup longkang. Ya, pasang penutup longkang kita tahu daripada maklumat perenggan pertama tadi, menerusi aktiviti menunggang basikal, apa yang telah terjadi. Jadi pada perenggan yang kedua pula, kita cerita tentang pasang penutup longkang. Jadi apabila murid lihat ayat yang pertama itu, murid nampak dah. Perenggan yang kedua ini perenggan yang kedua ini akan menerangkan tentang perenggan satu.
cerita seterusnya kita tahu dah. Ini tentang penutup lengkap. Baik. Nampak tak? Idea sampingan pertama, bahan yang kukuh. Cerita tentang bahan yang digunakan untuk membuat penutup longkang itu. Ya. Dan seterusnya, untuk memastikan keselamatan dan ketahanan penutup longkang itu, pemasangannya dilakukan dengan kemas. Murid nampak tak dengan jelas? Ya. Tolong murid-murid, selepas ini, cubalah kaedah yang cikgu telah terangkan ini, sambil membaca, pegang pensel, gariskan maklumat yang murid rasa penting dalam setiap ayat. Ya, kerana selepas daripada pembacaan murid-murid, ketika pembelajaran di dalam bilik jajah, murid akan perlu menjawab soalan kefahaman, murid juga akan diarahkan untuk mencatat isi-isi penting dan sebagainya. Menerusi kaedah ini akan memudahkan murid-murid untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Ya. Tambahan pula sekarang ini, kita ada pemahaman yang perlu murid jawab dalam bentuk secara menulis. Ya. Jadi murid perlu faham petikan. Murid perlu dapatkan maklumat daripada petikan. Barulah murid dapat menjawab soalan itu dengan betul dan tepat dan mengikut kehendak soalan. Dan yang paling penting, lengkap. Okey. Cikgu harap murid faham dan jelas. Baik murid-murid. Murid perlu banyak membaca. Ya. Membaca ini sangat penting dalam hidup kita. Cikgu mahu murid jadikan membaca ini sebagai satu hobi. Dan yang paling penting, satu kemestian dalam kehidupan seharian. Jadikan membaca ni umpama satu tabiat. Jika tidak dilakukan, murid akan rasa kurang selesa. Macam ada yang tak cukup dan tak lengkap je dalam hidup ni jika tidak membaca. Walaupun satu muka surat setiap hari. Terutama murid-murid yang sekarang sedang fokus dalam pembelajaran, ingat kaedah cikgu ini sambil membaca, gariskan. Gunakanlah kaedah ini di masa-masa akan datang untuk semua mata pelajaran, bukan sekadar untuk mata pelajaran bahasa Melayu sahaja. Sebab setiap pembelajaran murid perlu faham. Dan apa yang cikgu terangkan ini ialah kaedah untuk murid faham ketika membaca. Jadi untuk itu murid, sampai di sini dahulu pengajaran cikgu. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ini memberi banyak manfaat kepada murid. Sampai kita jumpa lagi. Bye.